Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada pensyarah kreativiti dan inovasi Puan Azliana binti Hussein. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan projek kami. Pada tahun 2020, negara telah digemparkan dengan wabak COVID-19 yang telah memberi kesan negatif kepada seluruh negara sehingga kini. COVID-19 bermaksud coronavirus yang merupakan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam memerangi penyakit COVID-19. Kewujudan COVID-19 telah membuka mata pelbagai pihak dalam mencipta sesuatu yang kreativiti dan inovasi untuk memudahkan penggunaan masyarakat. Kami sebagai bidang pengusaha pembuatan, kami telah memainkan peranan penting semasa pandemik COVID-19 untuk menghasilkan barang yang dapat memudahkan masyarakat. Oleh itu, kami akan menghasilkan barang berkualiti untuk memudahkan semua pihak, terutama pada pihak pasaraya. Antara produk yang dicipta melalui kreativiti dan inovasi oleh kami adalah pembagang troli dengan sensor sanitasi. Hal ini demikian kerana kita perlu menjaga kebersihan pada pembagang troli agar tidak dijangkiti COVID-19. Pembagang troli dengan sensor sanitasi dapat memberi manfaat pada semua masyarakat dalam membasmi COVID-19. Di sini bermulanya idea inovasi kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Najmah dalam bahagian permasalahan. Seperti sedia maklum, negara kita kini dilanda wabak COVID-19 dan ia amat menggusarkan semua pihak. Disebabkan virus ini mudah merebak terutamanya melalui sentuhan dan virus ini boleh hidup di permukaan yang telah disentuh selama beberapa jam, bahkan selama beberapa hari juga. Isu seperti ini telah menimbulkan permasalahan dalam kalangan masyarakat bagi menjaga kesihatan masing-masing. Permasalahan utama ini bermula daripada pasaraya. Seperti kita sedia maklum, pasaraya merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli barang harian. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat kini adalah penggunaan troli di pasaraya. Timbul rasa paranoid dalam diri apabila ingin menggunakan perkhidmatan pasaraya. Maka, ada segelintir masyarakat mengaplikasikan norma baru iaitu menyembur dahulu pembasmi kuman bagi menyak kuman bagi tempat yang terdedah sebagai contohnya pemegang troli. Ini merupakan langkah yang bagus tetapi sukar untuk dipraktikkan pada seluruh masyarakat. Masalah yang seterusnya adalah sikap masyarakat yang ambil mudah tentang penyebaran COVID-19. Ada segelintir masyarakat yang kadang-kala tiada masa untuk menyembur pemegang troli dengan pembasmi kuman lalu terus menggunakannya di pasaraya. Hal ini amat membimbangkan semua pihak kerana virus yang sedang kita hadapi ini amat mudah untuk merebak. Masalah yang terakhir adalah pekerja pasaraya yang tidak dapat melakukan sanitasi pada setiap troli dengan kerap. Masalah ini timbul berikutan tambahan pengunjung yang datang ke pasaraya tanpa henti. Untuk melakukan sanitasi pada setiap troli adalah tidak mustahil, tetapi proses ini memerlukan kos yang tinggi dari segi kos sanitasi itu sendiri serta bayaran pekerja yang melakukan tambahan kerja. Permasalahan yang timbul ini mendorong kami untuk mencipta sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan idea ini terhasil daripada kreativiti dan inovasi bagi mencegah penularan COVID-19. Sinaran UV ini merupakan sinaran elektromagnet yang mempunyai panjang gelombang lebih pendek daripada kelajuan cahaya. Sinaran UV ini juga mempunyai kebaikannya iaitu mampu membantu membunuh 99.9% kuman atau bakteria di setiap permukaan seperti kerusi, tombol pintu dan alat kawalan jauh. Sinaran UV ini juga mempunyai keburukannya tersendiri jika seseorang itu terlebih terdedah kepada sinaran ini. Sinaran ini boleh menyebabkan kulit terbakar, berkedut
penuaan dan juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kanser kulit dan menjejaskan mata. Seterusnya, saya akan bentangkan komponen yang digunakan di dalam kotak sensor. Komponen yang dimaksudkan ialah Swiss rate, sensor UV atau S5420, PIR motion dan Arduino. Swiss rate bertindak sebagai sensor yang menutup lita pada hadapan medan magnet. Ia amat sesuai digunakan pada pelbagai aplikasi yang memerlukan butang buka dan tutup tanpa sentuhan. Penggunaan kuasanya juga jauh lebih rendah daripada sensor kesan MK dan Hall. Komponen yang seterusnya ialah S5420 atau lebih dikenali fotodioda. Ia diperbuat daripada silikon yang dapat mengesan sinaran ultraviolet pada sensitiviti yang tinggi. Berikut merupakan ciri-ciri yang terdapat pada fotodioda. S5420 ini akan berfungsi sebagai sumber untuk mengukur tenaga serta untuk menghidupkan lampu UV. Dia didatangi dalam bentuk yang kecil, ia mudah untuk dimasukkan ke dalam pelbagai peranti yang boleh dipakai, seterusnya memudahkan untuk mengukur intensiti cahaya UV. Seterusnya, komponen PIR motion. PIR motion ialah satu sensor yang bertindak sebagai mengesan pergerakan yang hampir. Ia boleh digunakan untuk mengesan sama ada berlaku pergerakan manusia dari jarak sensor. Ia didatangi dalam bentuk yang kecil, murah, rendah daya serta mudah digunakan. Sensor ini diletakkan dalam logam yang tertutup rapat untuk meningkatkan kekebalan bunyi, suhu dan kelembapan. Sensor PIR itu sendiri mempunyai dua slot di dalamnya. Setiap slot dibuat dari bahan khas yang sensitif terhadap IR. Berikut merupakan gambar rajah bagi pemasangan yang lengkap sensor PIR. Ia tidak menggunakan ruangan yang banyak. Kemudian, pada lita tersebut akan dimasukkan juga sambungan bagi peralatan yang berada di gambar rajah 2 dan 3 bagi melengkapkan lita kotak sensor tersebut. Komponen yang seterusnya, Arduino. Arduino akan berfungsi sebagai membolehkan pengatur cara potongan kod modular yang akan melakukan tugas yang telah ditentukan. Kelebihan Arduino ialah boleh memuatkan program secara langsung ke dalam peranti tanpa memerlukan perkakasan yang susah seperti penyambungan lita. Hanya dengan menggunakan 0.5 KB bootloader yang berada di Arduino untuk mengaktifkan program dalam lita. Ia akan menggunakan sistem komputer untuk memasukkan kod pengaktifan lita tersebut. Penggunaan produk dan kos barang yang digunakan. Berikut merupakan reka bentuk produk. Seterusnya adalah proses penggunaan produk. Cara produk ini berfungsi ialah pengguna yang menggunakan troli tersebut perlu menghalangkan tangan mereka ke kotak sensor pada pemegang troli tersebut. Selepas itu, lampu sinar UV akan berfungsi. Lampu sinar UV tersebut hanya akan bernyala selama 30 saat. Selepas 30 saat, sistem ini akan terpadam dengan sendirinya dan pelanggan boleh menggunakan troli tersebut seperti biasa. Pelanggan yang seterusnya menggunakan troli tersebut perlu mengaktifkan semula bagi sanitasi pemegang tersebut. Seterusnya ialah kos barang yang digunakan bagi satu troli. Barang yang digunakan untuk membuat produk ini ialah lampu UV, Swiss rate, UV sensor dan S5420, PIR motion, Arduino Uno dan lain-lain barang seperti pelintang, bateri dan wayar penyambung. Harga bagi setiap barang dan perkhidmatan yang digunakan ialah lampu UV berharga RM100, Swiss rate berharga RM10, UV sensor dan S5420 berharga RM40, PIR motion berharga RM50, lain-lain barang seperti perintang, bateri dan wayar penyambung berharga RM90, Arduino Uno berharga RM28, pemasangan bagi produk ini berharga RM200, jumlah keseluruhan bagi produk ini berharga RM518.
Ialah produk yang kami ciptakan ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam mengurangkan kadar jangkitan kuman di kalangan orang ramai. Orang ramai juga perlu sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan sentiasa menjaga kebersihan diri di musim wabak ini, agar kita semua dapat menghindari daripada terkena jangkitan virus ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.